الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Jasa urut nombor 6. Nombor 5, Ustaz. Sambungnya nombor 5. Ya, berjaya sekejap. Nombor 6 dah sudah? Belum? Nombor 5 belum, Ustaz. Nombor Dah ke 5. nombor 7? Nombor 5, Ustaz. Sambung nombor 5, Ustaz. Abang mana? Nombor 5. 4. 4 dah sudah, nombor 5. 5 belum? 5 dah Ustaz, 5 dah. Air mutlak dah. 4 dah. Nombor 6, nombor 6. Ini nombor 6. Tadi yang dah baca yang mana? Dengan air mutlak dah baca? Belum? Mutali dengan yakin dah baca? Betul dah? 4, 5. Sebenarnya. 4, 5 sekali, Ustaz. Rupanya. Maaf. Boleh nombor 4 lah, tak apa. Dia dua benda ni. Ni. Nombor 4. Ni nombor 5 kan? Oh, okey. Tak apa, kita baca sekali. Satu. Satu. Baca serentak tak apa ni. Ini apa ni? Ini syarat sah wuduk. Okey, ni gini lah. Baca serentak boleh ni. Jangan lupa formula. Jangan lupa CV ni. Saya sebut selalu kenapa? Bila sebut selalu baru boleh ingat. Jangan lupa formula ni. Satu. Fardu. Dua. Ini kawan dia yang sangat penting ni. Dua. Faham sikit daripada ilmunya. Ini juzuk
faham dari ilmu dulu. Ini syarat bukan juduk. Juduk ni apa? Juduk sebahagian. Juduk sebahagian. Jadi kalau pada asasnya kita dah boleh bezakan. Kalau pada asal kita dah boleh bezakan, itu maknanya kita dah ada pengetahuan. Tapi kalau pada asal dia kita boleh bezakan, maknanya ilmunya pun kita masih lagi tak teratur. Tak teratur. Patutnya dah belajar dah lama ni mesti ada perubahan dari segi kefahaman lah. Kalau kita masih lagi kita cari, maknanya sama ada kita ni tak ulang kaji atau hati kita ni tidak cukup kuat untuk bersedia untuk menerima ilmu. Itu je. Okey, sekejap. Okey. Terima kasih. Okey, ni perbezaan. Perhatikan dia punya perbezaan tu. Musahkan. Selagi ada benda ni, dia sah lah. Tapi kalau hadir satu benda, kalau hadir kat sini, satu nama dia pembatal wuduk. Ada berapa batal wuduk? Ada berapa? 6. Wuduk ni dia akan berubah daripada sah, dia akan berubah menjadi batal. Ni dah benda lain pula. Dia akan berubah jadi batal. Jadi maknanya pembatal ni dia tak boleh hadir. Dia tak boleh hadir selagi wuduk tu ada. Kalau dia hadir juga, lepas wuduk tu ada, maka dikatakan batal. Ni ada dua benda yang beza lah. Dalam kitab dia cerita satu lagi perkara. Ni. Tengok ni. Salah pada fardu, nama dia batal. Salah pada syarat, nama dia fasad. Fasad ni maknanya rosak. Salah pada nama dia fasad. Fasad ni maknanya rosak. Kamulah juga bila hadir pembatal wuduk. Okey. Itu sedikit huraian yang penting. Jadi jaga yang wuduk jangan batal. Dan yang kita biasa cakap, yang kita tahu, ni satu
Tak salah untuk kita cakap banyak kali pun tak apa. Selagi kita boleh faham, mari kita faham. Ini satu. Ini satu. Dan gabungan tiga perkara ni, ini satu. Inilah yang disebut oleh para ulama, oleh guru-guru yang mengajar. Dipanggillah perkara ini sebagai ini kaifiat. Panggillah benda ini bagi kaifiat. Jadi kalau kita tengok nanti, kita akan jumpa satu perkara yang mesti kita tahu. Mengetahui kaifiat adalah salah satu syarat sah wuduk. Ini fakta yang kita mesti tahu. Kalau tak tahu kaifiat, wuduk tak sah. Ini jelas dia cakap dalam kitab. Itu penting lagi. Ramai orang wuduk tak belajar. Ramai orang solat tak belajar. Ramai orang mandi tak belajar. Ramai orang haji umrah pun tak belajar kadang. Sangat membimbangkan lah. Dia tak tahu kaifiat. Ada satu term tu nama dia kaifiat. Tak sah. Macam kita nak pergi luar negara lah. Nak pergi umrah. Pasport ada. Visa tak ada. Tak ada masuk. Nangis lah dengan Pak Arab tu pun. Dia tak boleh masuk. Sama macam amal ada. Kaifiat tak tahu. Pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Jadi apa pun banyak bergantung kepada ilmu yang dipelajari. Kalau meja mesyuarat ni adalah kolam masjid. Kalau meja mesyuarat ni kolam masjid, sana kiblat. Kalau saya duduk sini, saya tak tahu yang menghadap ambil wuduk ni sunat menghadap kiblat. Saya tak tahu mana. Kenapa? Saya tak tahu. Saya buat ni kebetulan-kebetulan je. Tapi kalau saya duduk sini, saya ambil wuduk, kenapa tak duduk sana? Kenapa duduk sini? Sebab sana kiblat. Habis, kenapa? Sunat ada kiblat. Awak dah buat apa? Itu penting peranan mengetahui. Kalau kita buat ni, kalau dengar guru-guru cakap lah, Baba Idris, dia kata apa? Kalau solat ni kebetulan betul, tak tahu kaifiat, tak sah solat. Sebab apa? Kebetulan betul. Jadi nak betul tu macam mana? Nak betul dengan kaedah belajar. Kita ambil dia wuduk air pipe. Air mutlak apa benda pun tak faham. Kebetulan air mutlak. Tak boleh. Dia mesti dengan yakin. Itu yakin ni. Jadi yakin ni apa? Yakin ni nak kena mesti tahu pun yakin. Tak tahu mana nak yakin. Okey. Tengok ni Saya nak transfer disk tu ke satu kopi. Pada next slide. Okey. Tengok perkataan ni. Ni. Apa dia? Dia ada satu asas yang sangat jelas pada sini. Apa ni? Ni nama tahu. Dan ada lagi satu gabungan dia. Nama ni apa? Ini nama yakin. Jadi, proses ni mula-mula kat sini. Dia mula kat sini.
Dia mulakan sini. Daripada sini, dia akan lahir satu hasil. Hasil dia boleh tahu ni, dia akan lahir apa? Ni yakin ni. Dia akan lahir yakin. Jadi yang ni. Dia nak yakin apa? Dia tak tahu apa. Keadaan air itu. Mutlak kat sini. Dan mutlak juga kat sini. Ada satu perkataan yang dia kena faham. Nama dia mutlak. Kalau mutlak tak boleh urai, maknanya tak tahu. Bila tak tahu, tak terhasil lah yakin. Ni nak kena jaga. Sebab tu dia kata kena belajar. Ikut peraturan yang betul. Tak belajar, habis amal. Orang cakap, ustaz ni takutkan saya. Saya bukan takut kan. Saya ikut apa guru cakap. Tu je. Tak tahu kafiat tak sah. Bukanlah takut kan. Kalau nak jalani dalam keadaan jahil, silalah. Apa nak marah? Orang mesti orang surau tak tanya kita. Ada orang tanya kita, engkau datang surau ni ambil wudu, engkau tahu tak kafiat wudu? It will never happen. Sampai kiamat. Tak ada. Atas pasangan tak tanya. Tahu tak ambil wudu ni kafiat tahu tak? Tak ada. Siapa yang kena tahu? Kita lah, orang inisiatif yang kena tahu. Tengoklah, semaklah, belajarlah. Kena tahu. Kenapa? Yang kena tanggung kita. Dia berjawab kita besok. Tapi kalau tidak ada inisiatif, tidak ada gerakan, tidak ada tindakan untuk menjadi orang mengetahui kaifiat, jangan pelik nanti bila mati, sakaratul maut, tengok amal tak ada. Tu je. Tak ada apa masalah apa-apa, tak masalah. Mati masalah. Sekarang kalau tak tahu kaifiat pun, gaji jalan. Tak tahu kaifiat pun dapat anugerah sebelang. Betul? Tak ada masalah apa. Mana ada orang tanya, kau dah dapat ACP, kaifiat wudu tahu tak? Tak ada. Zaman sekarang bukan begitu. Mungkin zaman dulu. Zaman orang soleh dulu. Mereka mementingkan ni. Sekarang orang tak peduli. Everything depend on us. Kita sekarang ni dah mula jadi peringkat nafsi-nafsi. Apa? Kita kena fikir diri kita, keluarga kita macam mana. Kalau kita jangan harap orang nak tegur kita, kecuali kita ada guru. Itu lain. Kalau tidak, kita adalah ibaratkan benda terumbang ambing. Kita silap hanyut, kita masuk dalam sungai lalai. Kalau tim yang selamatkan tu nama dia Hidayah, okey. Kalau tim yang selamatkan tu yang keluar dari lalai tu nama dia maut, habis. Tu nak kena jaga-jaga. Ni perkataan ni. Mesti boleh jawab beberapa soalan. Kalau nak sah wuduk ni. Ini perkataan mutlak. Kalau kita kata sini, kenapa dia panggil mutlak? Ini satu. Kita kena jawab soalan ni. Tu, kena jawab. Jadi itu apa yang kita tahu mutlak? Ciri. Apa ciri yang menyayatkan dia untuk dipanggil mutlak? 3 apa? Contoh air. Belajar buat air tadi. Kalau tak boleh jawab 3-3 ni, maknanya tak tahu. Ini yang benda yang kita tahu. Kenapa dia panggil mutlak? Apa yang kita faham? Dia tak berkait. Tu jawapan itu. Apa dia? Tidak berkait. Hak mutlak. Maknanya tak ada kongsi dengan orang lain. Kongsi tu nama dia berkait. Maknanya tidak dia berkait. Tidak berkait.
Ha. Tidak berkait. Faham lah apa contoh berkait. Air kelapa. Kait dengan apa? Kait dengan kelapa. Air kopi. Kait dengan apa? Kait dengan kopi. Tu yang mudah tu nak faham. Tidak berkait. Ciri dia ada berapa? Jangan jadikan nota ini ilmiah tau. Kumpul-kumpul nota tak faham. Kumpul-kumpul nota tak faham. Mesti faham. Belajar ni yang penting ni berkaitan faham. Bukan kumpul nota. Nota ni di internet banyak. Betul tak? Ngaji sambil internet. Buka. Lama-lama nota. Bentuk video, bentuk ini, bentuk apa. Tapi bila kita belajar, kita ada guru kita ajar, tak sama. Kalau kita faham, kita boleh amal. Kalau kita ambil informasi daripada internet, dapat juga nota macam ni. Tapi tidak ada talaki, tidak ada sanad yang boleh diturunkan. Kita ambil gitu je. Sama macam kita ambil baca artikel lah. Tak ada apa-apa lah, tak sama. Nota dapat, tapi faham tak sama. Ni Siri. Siri ni juga dia panggil apa? Siri ni. Ni satu benda ni. Satu. Suci pada dirinya. Ini kira belajar macam budak tadika je ni sebenarnya ni. Syllabus ni. Suci. Suci kat mana? Suci pada dirinya. Nya apa? Nya tu air lah. Lagi. Sebab apa ni? Tak faham air mutlak. Ni orang kaji ni. Tak faham air mutlak, dia wudu tak sah. Apa benda mutlak tak erti. Lagi. Menyucikan Benda yang lain. benda lain. Okey. Lagi satu apa? Tidak makruh digunakan. Tidak makruh digunakan. Di sini. Apa? Tidak makruh. Ini ada air makruh? Ada. Tu nanti kena tengok air lain pula. Ni. Ni benda apa ni? Kita kata menyucikan benda lain. Bukan saja dia suci, tapi dia bersuci benda lain. Benda lain apa yang lain? Yang bukan diri dia lah. Hadas dan tempat kena najis. Tempat kena najis. Kita kata orang lain. Maknanya bukan dia. Siapa orang tu? Orang lain. Dia sucikan benda. Apa benda? Benda lain, bukan diri dia. Tu maksudnya apa? Benda lain. Apa dia? Satu apa? Hadas. Sucikan hadas. Dan ni pada badan lah. Satu. Nombor dua. Sucikan Tempat najis. kena najis. Sucikan tempat. Dia kata bahasa ni najis. Kalau guru dia tak bagi dulu cakap. Kalau guru dulu dia kata tempat. Dia jangan cakap najis kata. Najis tak ni. Cuma pada bahasa sandaran itu kita kata najis lah. Tapi sebenarnya adalah tempat. Jadi dia ada dua ni. Benda lain ni dua. Ini satu. Ini satu. Adik-adik anak-anak sini nak kena betul-betul belajar benda ni. Macam mana kita sungguh-sungguh pergi kursus belajar pasal kerja kan. Kita kena lebih sungguh-sungguh pada benda ni. Sebab benda ni dia mengganggu amal. Kalau tak lulus, amal tak lulus. Fail. Okey. Ni.
Okey. Ini pula divided to 2. Ini kecil. Kalau rajin salin nota buat ini lama kita boleh apa tanpa kita ni lama kita hafal lah. Ni dia besar. Itulah. Kenapa nak kena tahu air mutlak ni? Dia kaifiat. Bukan dia kaifiat, dia syarat. Syarat. Kalau tak cukup syarat, tak sah wuduk. Tertipunya orang yang beramal apabila dia tiada ilmu. Tertipunya orang beramal apabila dia tiada ilmu. Dan dia merasakan dia telah beramal sedangkan dia bukan beramal. Kerana dia telah melanggar syarat-syarat sah. Dan dia beramal itu tiadalah mengikut akan dia pada peraturan syariat. Itu yang kita kata. Tidak mengikut perintah yang disuruh. Sebab itulah agama itu diterjemahkan, diterangkan, ditarifkan dengan undang-undang atau perintah. Itu yang analogi perintah ni. Macam mana ni? Ayah pun nak pakai. Ni yang saya selalu cakap ni. Kami dulu belajar sini. Jadi bila saya kongsi, saya teranglah sini. Saya tak nak buat teknik lain. Apa yang guru cakap, kita stereotype. Tiru je. Dah. Guru tu, dia pun tiru ambil daripada guru dia. Cuma yang lain tu teknik-teknik lah. Tata, peta minda, graf, penerangan. Itu teknik masing-masing lah. Sebab saya ni bukan beranak kat pondok. Saya pun belajar akademik juga. Jadi saya faham apa sebenarnya orang awam ni, apa yang mereka nak sebenarnya, apa yang mereka payah nak faham. Apa yang perlu dibantu untuk orang awam ni faham. Kalau orang awam, kalau budak dia biasa duduk pondok, tak payah sebut ni pun tak apa. Baca sini boleh faham lah. Terutama kalau orang tu lewat belajar. Dah 40, dah 30 atau lewat dah. Okay. Inilah benda ni dengan izin Allah, moga-moga dia boleh kita faham. Lepas tu kena catat nota-nota ni. Okey. Sebut lah. Ni yang budak dari satu hafal dia kau tanya ni. Apa ni? Hujan. Embun. Lagi. Ini yang kita hafal lah dari kecil ni. Macam budak tadika lah. Dia hafal Allahumma barik lana. Tu wajib dia hafal. Okey. Ni. Ni yang kita kata aliran ni. Sungai, laut, telaga, mata air. Tak tahu lah macam mana je ni. Masih Singapura bawah. Tak apalah. 4 plus 3 which equal to 7. Contoh air 7. Jadi derive lah apa-apa air pipe ke apa benda ke datang dari mana tu begini lah. Dan dia mesti yakin. Kalau dia syak. Ni kata ni air mutlak ke tak mutlak? Mutlak ke mustakmal? Mutlak ke mutanajis? Dia syak. Dia syak Jadi kalau syak tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun itu mutlak. Tak boleh syak. Macam orang semayang kan, syak masuk waktu. Walaupun dah memang masuk waktu, tapi dia syak dia semayang. Tak sah.
Kenapa? Syarat dia mesti mengetahui akan masuk waktu. Dia syak. Semayang je lah. Dia kata, mujur dah masuk waktu. Tak boleh, itu. Dia kena, kalau syak, dia kena naikkan peringkat zon. Peringkat zon ni berat pada yakin. Macam mana? Tengoklah internet, tanyalah orang. Saya pernah kerja-kerja di pedalaman. Kadang pergi ni dengan kawan-kawan Islam lah, kawan Sarawak ni. Tanya reception memang tak tahulah masuk waktu tak masuk waktu ni. Masjid pun tak ada dekat-dekat. Jadi adalah kita base kita apa? Kita buatlah homework, kita buka internet ke apa benda ke. Kadang-kadang ada juga kerja-kerja kat Semenanjung. Kadang telefon rumah dah saja. Rumah kat sebelah masjid. Rumah kata dah azan. Bila dah azan, saya kat Johor. Maknanya Johor lagi awal. Maknanya kita dah yakin kenapa? Bila TV dah azan, maknanya Johor dah masuk waktu. Johor dia cepat berapa? 5 minit kot. Lebih 5 minit kan cepat. Jadi sebab tu mesti datang peringkat azan. Paling kurang. Baru solat. Kalau 5.50 sembahyang, tak salah solat. Kenapa? Hendaklah mengetahui masuk waktu, itu syarat sah daripada 8. Satu daripada 8, kurang-kurangnya dengan zon. Aku tak faham perkataan zon tu. Sama macam mutlak ni. Mutlak ni dia tak minta zon. Dia minta apa? Dia minta yakin. Dia minta yakin. Yakin maksud apa? Yakin maksud apa? Tidak dicelahi oleh zon, syak dan waham. Itu maksud yakin. Maknanya dalam hati kita tak ada cerah. Ni mutlak ke, tak mutlak ke. Tapi berat pada mutlak. Tapi bahawa mutlak nama waham. Nama zon. 50-50, itu nama syak. Tapi apa? Yakin. Ai mutlak. Kenapa? Dia syarat sah wuduk. Yakin ni rasa hati. Tahu ni pada ilmu. Tahu ni pada akal. Yakin ni rasa hati. Hati ni dia menerima nasihat akal. Akal ada input, dia beritahu. Macam ni mutlak. Kalau tak tahu, akal ni kosong, macam mana dia nak nasihatkan hati? Ni yang mutlak. Dia tak dapat nasihat. Kenapa tak dapat nasihat? Dia pun tak tahu. Jadi peranan akal ni diletakkan dalam kedudukan tahu untuk apa? Untuk hati ni rasa yakin, inilah yang mutlak, baru dia boleh wuduk. Itu peranan tahu tu. Tahu ni datang dari mana? Hanya semua orang tahulah. Mesti datang dari belajar. Belajar dengan cara yang betul lah. Kalau tidak, mana dia menghasilkan akan tahu. Itu yang kita balik tu, yang kita kata 6 syarat tu kan. Imam Syafi'i kata tu, tidak terasa ilmu menentang kau melalui 6 perkara. Hanya kita belajar tu. Apa tu? Yang kita tersebut dulu ni. Ada cerdik, ada guru, ada kesubuhan, ada belanja. Ada 6 Ada cerdik, ada guru, ada kesubuhan, ada belanja. Dia kata ada apa? Tulus zaman. Ada masa yang lama. Lagi satu? Tamak. Ada tamak. Tamak apa? Belajar banyak kali, salin nota, baca. Kalau salin simpan. Sama macam kita ambil nota, photostat, puk simpan. Faham tak? Tak faham lagi. Tak faham maknanya tak ada lagi ilmu. Nota ada. Nota ni kalau nak rasakan nota, pergi kedai beli buku banyak. Pergi cakap Brahman tu. Pergi India. Berlambat je macam ni. Tapi yang pentingnya, patutnya dia kenapa? Dia telah menghasilkan tahu. Mana kau tahu buku apa yang mutlak? Belum jawab. Kenapa belum jawab? Dia ada benda tu. Dia ada ilmu. Ilmu ni kat mana? Al-ilmi fi sudur. Sudur ilmu. Baru dia tahu. Baru tahu sebab tu dalam pengajian-pengajian di sekolah,
Mereka buat satu sistem nak memastikan anak murid dia tahu dengan apa? Itu periksa. Kita lah periksa diri kita. Periksa ni apa? Periksa check. Engkau pergi periksa orang tu dah sampai ke belum? Itu periksa. Bukan periksa ni exam aja. Itu definition by language tu exam lah. Periksa ni semak. Betul? Cek dulu barang apa dah bawa. Periksa dulu barang apa dah bawa. Kan periksa tu nama tu. Cek, semak. Siapa nak semak kita? Kalau kita tak ada dalam sistem sekolah, ada dalam sistem sekolah, periksa tu semak kita. Kita lulus, baru kita tahu. Tapi sekarang tak ada periksa. Siapa nak semak? Kita kena semak. Buat macam mana? Baca ni, hafal ni, faham ni, tutup, tulis balik. Tulis balik. Boleh tulis? Okey. Kalau tulis, tak tahu lagi. Saya peringkat tu lah patutnya belajar. Tetapi kita kena yakinnya turun zaman dia akan ambil masa yang lama. Kenapa Imam Syafi'i kata turun zaman? Supaya kita sabar. Belajar sekali memang tak dapat. Okey. 4, 5. Sekarang kita pergi nombor 6. Ni. Ketiadaan. Ni. Kita copy pada slide lain. Nak conteng itu nanti banyak sangat. Ini nombor apa? Ini nombor 6. 6 daripada 12 perkara. Okay. Ini masih lagi apa ni? Copy dia punya title ni. Saya pernah tengok orang kat masjid belajar bawa laptop. Ada 2 masjid saya tengok. Ada orang datang belajar, dia bawa laptop. Mungkin dia type Dia type ke dia buat apa tak tahu lah. Tapi dia belajar bawa laptop. Okey. Maknanya dalam syarat wuduk ni nombor 6. Lepas tu kita buat semua title-title dia kat atas. Ni. Apa perkataan dia, mesti tidak ada sesuatu yang menegah. Air kepada anggota wuduk atau mandi. Ni kalau buat mandi, mandilah. Kalau wuduk, wuduklah. Sebab apa? 12 syarat sah wuduk ni, 11 tu adalah syarat sah mandi. Yang saya cakap. 12 syarat sah wuduk ni, 11 daripada 12 itu adalah syarat sah mandi. Sebab tu dia kata sini dan kita kata anggota mandi. Kalau mandi wajib lah. Kita sekarang cakap wuduk, ni wuduk. Dia selalu dia rangkum benda-benda yang sama. Tak ada sesuatu yang menegah. Akan sampai air pada anggota wuduk. Ni. Sampai air pada anggota wuduk maksud apa? Maksudnya mestilah air itu sampai kepada had yang nak dia basuh. Berapa had ada? Satu wajib. Yang kita belajar ni. 2 panggil had apa? Sempurna wajib. Sempurna Sempurna wajib. Had sunat. Ini semua kat sekolah tak belajar tau. Tak belajar. Kadang belajar agama kat sekolah form 3 je. Form 4 ambil lukisan. Habis. Kalau rendah, tak tahu apa belajar. 2 sekali. 2 kali agama. Lepas tu banyak benda tak tahu. Duduk syarat je. Belajar tu macam buat syarat je lah. Ni. Kalau anggota mandi,
Dia semua badan. Jadi ini apa ni? Ni yang dikatakan, had inilah yang dikatakan, inilah yang wajib dibasuh. Untuk mengesahkan wuduk. Ni had ini. Kita juga faham perkataan ni. Menegar ni apa? Menegar ni menghalang. Kalau dalam kitab ni kadang-kadang bahasa dia okey. Tapi bahasa dia memang gitu kan. Jadi kita kena letaklah bahasa-bahasa yang selalu dipakai. Yang selalu diguna. Supaya apa? Supaya jangan tak faham. Okey. Ni. Apa? Tak buat contoh, buat contoh. Apa benda yang malang contoh? Contoh apa? Cat. Yang kita kata apa? Sisik ikan. Lagi apa? Minyak. Ni contoh. Ikan ni kita lain cakap, ikan ni tak cakap. Okey. Apa panduan? Apa panduan ni nak tahu benda ni dia halang tak halang? Ni yang guru bagi. Satunya apa? Bila tidak kelihatan alur tangan atau kita kata jari. Ni tak nampak. Tok thumbprint lah. Bila dia kena benda tu, tak nampak dia. Atau dia halang air. Tapi kalau ink nampak tak? Kalau kena ink. Nampak kan? Tu yang celup jari mengundi tu. Celup jari mana? Ini kot. Ini ke? Tak tahulah. Tak hilang. Hari petang tak hilang. Lama dia hilang jugalah. Dia halang, dia tak halang. Kenapa? Tu yang dulu guru kata water based. Water based ni maknanya dia punya asas pada dakwat ni ialah air. Sebab dia bukan minyak. Tapi kalau kita dapat maklumat, dia katakan dia minyak, jadi dia ada kat atas tu lah. Minyak. Minyak. Dia halang air. Apa lagi panduan yang guru-guru cakap? Nak tahu halang air, tak halang air. Minyak beku pada suhu bilik. Kalau kita ambil minyak tu ke biar, suhu bilik berapa darjah? 20? 24? 24 Celsius kan? Kalau ni suhu bilik ke? Ini hidung aku dah sejuk ni. Ni kau suhu bilik ni. Ni suhu bilik. Ni berapa degree kan ni? 18. Ni kalau pergi makan sekarang, tengok orang kerja kat luar, tengok orang perempuan, tengok perempuan. Kalau lelaki, tengok lelaki. Nanti nampak tak orang perempuan kerja construction? Balik tak? Balik nanti syukur. Kenapa? Aku kerja dalam aircon lah. Dia nak support suami dia,
Mungkin suami pun dah tak ada agaknya. Dia kerja tengah panas. Tengok muka hitam. Saya pernah nampak orang kerja dekat highway. Mungkin dia kerja dengan syarikat maintenance kot. Dia ambil yang besi tajam tu, dia kutip sampah. Dia kutip sampah, dia cocok kan. Saya terharu. Kenapa terharu? Tudungnya labuh. Jangan salah faham Jangan kata orang dia labuh baik je. Jangan cakap begitu. Itu cakap orang jahil kan. Bukan soal hati dia tak tahu. Itu dia dengan Allah. Tapi daripada hati tu lahir daripada tindakan kita. Dia umpan. Dan saya lalu saya tengok kesian. Dan nampak daripada muka dia ni terik matahari. Hitam lah muka orang kata hitam. Itu kalau buka tudung tu berbelang. Kita baru pergi site sekejap 2 jam Wah penat peluh. Orang hari-hari kerja kat sana. Tengok ada orang cari rezeki diberikan dengan cara yang agak rumit lah. Tapi kalau kita kata pahala, besar lagi pahala mereka. Betul. Jadi kalau kita ni beriman, kita niat apa tau? Aku ni JKR ni, aku buat jalan, aku tampal jalan, aku jaga cerun, apa-apalah yang saya pun tak tahulah apa JKR ni mungkin banyak bidang. Kita niatkan aku buat ni untuk orang ramai, untuk masyarakat. Kenapa? Allah suruh aku sebagai khalifah. Aku jaga. Dia lebih bermakna kan. Daripada kita buat, cukup bulan, dapat gaji. Itu je. Tak. Tapi kalau ni apa? Ini untuk orang ramai guna ni. Mereka boleh berjalan balik, pergi jumpa mak. Mereka boleh pergi macam ilmu. Dengan ada jalan raya tu. Kita semua orang kasar macam tu, baru ada makna kerja. Baru kerja seronok kan. Buat rawang bypass. Nanti ada orang boleh cross pergi ngaji. Saya setiap 2 minggu lalu tu mengajar kat rawang. Tak naik atas, ikut bawah. Kalau ada kasut yang betul, maka kerja tu lebih bermakna lah. Walaupun kita hanyalah menjaga dokumen, kita hanyalah menjaga spesifikasi, bukan tangan kita yang buat. Tapi ada peranan kita, Niat kerana Allah, selagi jalan tu orang guna, selagi tu dapat pahala. Mungkin lebih berkesan, itulah kerja. Tak adalah nak rasa stres sangat. Stres memang stres lah, kerja banyak. Tapi pengendalian hati tu, dengan kaedah berfikir gitu, dia boleh mengurangkan tekanan. Sekarang ramai orang kerja tekanan. Saya tak tahu lah, saya tak pernah kerja kerajaan. Tapi saya tengok dekat swasta, dahsyat. Orang kena VLS, tak ada orang ganti. Orang pencen, tak ada orang ganti. Orang lain ambil alih kerja. Sini tak tahulah. Rasa tak kot. Okey. Ni antara panduan yang diberi lah. Tak boleh ada benda yang menghalang. Malah apa? Anggota wuduk. Sampai peringkat dekat sempurna wajib. Apa maksud sempurna wajib ni? Melebihkan basuhan. Dekat sini nak kena faham. Ertinya buat nota. Macam ni. Nanti nenek moyang pula. Nenek moyang tak baca. Cucu baca. Nenek moyang dah meninggal. Nanti cucu boleh baca. Anak boleh baca. Kalau ada niat nak ngajar, bolehlah pakai nota ni untuk ngajar. Pakai nota. Cuma kita tahu nak terang je lah. Ertinya apa? Melebihkan basuhan. Cuma kalau jangan pas pada kawan-kawan yang tak belajar dengan saya, nanti tak faham. Saya nampak share jangan share. Nak share, biar masuk kelas. Ini kalau baca tak faham nanti salah faham. Salah faham. Lepas tu nak kena belajar. Tak belajar tak faham. Jangan share dengan kawan. Nanti tak faham, kawan tak faham, nanti dia salah faham. Kita tanggungjawab. Siapa kita? Orang yang share tu. Lepas tu saya cakap banyak kali lah dalam guru online. Siapa yang tak ikut kelas, saya minta keluar. Kenapa? Kadang-kadang dia tak nak keluar. Memang tak pernah orang keluar. Jarang orang keluar. Apa? Dia orang nakkan nota ni. Nota ni dia tak boleh faham kalau tak belajar.
Kalau kita tengok macam ni kan, apa ni sempurna wajib apa? Tak faham. Eh? Okey. Nombor 7. Hendaklah enam kita berhenti 9 tepat tu air dah sampai. Sekejap lagi orang meeting dah sampai. Tu air dah sampai. Itu tu orang meeting kan. Dia kacau pula api orang meeting. Ni. Tengok ni. 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 Okey. Oh, siapa bergegar meja tu? Okey. Ni Okay, kita macam biasa tajuk jangan lupa. Nanti kang lain kali tak faham apa je aku tulis ni. Saya dah kena semua tu, sebab tu saya tak nak kawan-kawan kena lah, anak-anak sini kena. Saya dah kena dah dulu. Belajar catit lama tak faham. Apa benda aku catit? Dalam kejap kisah lama saya buka-buka apa benda. Sayang lah. Jadi, dia catit dengan elok lah. Ni, dia kedaki pada mengalir. Dia cerita juga pada anggota. Ni, anggota. Bila kita kata anggota, mengalir ni apa? Mengalir ni merupakan apa? Syarat basuh. Kalau tak mengalir, tak basuh. Syarat untuk melayakkan dipanggil sebagai basuh. Ni. Lepas tu dia kata ni. Nampak dia ada kat sini. Basuh ni apa? Basuh ni adalah perbuatan wuduk. Ni basuh ni. Perbuatan wuduk. Perbuatan wuduk bagi dua. Ada dua perbuatan wuduk. Satu apa? Satu basuh. Ni basuh. Satu lagi nama apa? Sapu. Tak lama Mak kata, kau sapu rumah. Sapu tak pakai sapu. Kau basuh rumah. Tak lama. Nama tak lama. Ni sapu. Ni ulang kaji ni. Kalau tak dapat pegang dengan kemas, nak kena buat ulang kaji ni. Ni. Basuh ada berapa anggota? 3. Sapu ada berapa anggota? 1. Sapu ni kepala je. Basuh ni muka, tangan, kaki. Jadi bila ada basuh ni, disyaratkan mestilah mengalir air. Kat sini. Ni syarat dia.
Himalaya. Itu. Apa definisi mengalir ni? Apa dia ni? Berlari. Dalam kita kata apa? Berlari air atas Atas anggota. anggota wuduk. Kalau kita boleh susun, lama kita dapat lah. Walaupun kita start from zero. Tapi kalau kita betul susun ilmu kita ni, dia akan masuk pada otak kita, pada slot yang betul. Okay, again. Last kali. Anggota wuduk ni, apa? Ambil balik kat sini. Ni. Okay. Ni. Kalau tak muat tak apa. Kita tarik sini. Ni. Dan ni. Isi mengalir air. Tak mengalir air tak sah. Kamu macam mandi wajib. Tak mengalir air. Tak mengalir air tak sah. Ustaz, dekat pukul 9 Ustaz. Okey, cukup pagi ni. Bilik ni pun nak kena pakai meeting InsyaAllah. Nanti tanda laman nombor 8. Semua tanda nombor 8. Jadi minggu depan belajar lain, minggu satu belajar lain, lagi satu masuk nombor 8. InsyaAllah begitulah. Okey. Cukuplah. Kita nak baca doa selamat sikit ni. Ada hajat. Nak apa? Nak kahwin. Jangan angguk murtadah. Nak kahwin. Okey. Tak apa, kita baca doa selamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salamatan fid dini wa afiyah fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf, pasti banyak kurangan dan penyampaian. Wabillahi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kajian online ada 149 pagi ni. Semoga Allah rahmati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.